Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi yang pertama kita hadiahkan al-Fatihah kepada para ulama, kepada para masyayikh, para imam al-mujtahid, imamuna Syafi'i wa imamuna al-Hanafi wa imamuna al-Hambali wa imamuna al-Maliki, dan juga para pendukung, pendakwah. Syarillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Jadi kitab ini kitab Muwafiq Masbuq. Tahu Muwafiq Masbuq? Mana? Tak tahu. Siapa yang first time dengar nama Muwafiq Masbuq? Mau Omar tak tahu. Jadi permasalahan Muwafiq Masbuq ini merupakan permasalahan yang sering berlaku pada kita, tetapi kita tidak mendapat pencerahan yang detail mengenai permasalahan ini. Jadi insyaAllah Abah akan khatamkan kitab ini pada hari ini. Tak habis pagi kita sambung petang, tak habis petang kita sambung malam. Boleh? Habis hari ini kita sambung. Baik. Kitab ini penting. Dan kita ada satu lagi kitab yang warna hijau tu, Imam dan Makmum. Itu pun penting, kan? Supaya kita bila berhadapan dengan masyarakat yang ada dekat sini ni, bukan semua mungkin balik jadi ulama. Kongkong kita jadi imam kampung, tolong kampung. Pokok masalah yang ringan-ringan kita mampu nak selesaikan. Jadi kitab ini dah cukup menjadi panduan untuk kita menyelesaikan masalah masyarakat yang berada di kampung. Faham? Okey. Baik. Dan kitab ini Musannif rahimahullah ta'ala pengarang, dia menyusun masalah ini, dia ambil daripada beberapa kitab dan dimuatkan di dalam kitabnya tentang masalah-masalah yang berlaku antara Muwafiq dan Masbuq. Dan sebelum beliau masuk kepada hukum Muwafiq dan Masbuq, beliau ada menceritakan sedikit lebih kurang mengenai kedudukan solat di dalam Islam. Mic ni seorang pegang. Okey. Syafiq baca kedudukan sembahyang dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan sembahyang dalam Islam sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam bahawa sembahyang merupakan tiang agama dan ianya menjadi garisan pemisah antara Islam dan bukan Islam, sehingga di akhirat nanti bahawa amalan manusia yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatu fa in
soluha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amali. Maksudnya, perhitungan yang mula-mula sekali dilakukan ke atas seorang hamba di akhirat nanti ialah sembahyang. Jika baik sembahyang, maka baiklah segala amalan-amalan yang lain. Dan jika rosak sembahyang, maka turut rosak segala amalan yang lain. Baik. Solat adalah perkara yang sangat penting. Solat merupakan rukun Islam yang tinggi. Sebelum syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, maka syariat solat diletakkan selepas kita menyaksikan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, maka selepas itu adalah solat. Solat menjadi pemisah antara seseorang itu digelar Muslim ataupun kafir. Hinggakan solat kita belajar orang siapa yang meninggalkan solat dia layak untuk dihukum bunuh. Allah yang bersifat rahmat dan rahim, yang bersifat kasih sayang kepada hamba-Nya, kepada makhluk-Nya, telah mengenakan satu hukuman yang keras terhadap mereka yang meninggalkan solat, sampai layak untuk mereka ini dibunuh, dipancung kepala mereka. Dan kalau mereka mengingkari kefarduan solat, mereka bukan lagi Muslim. Mereka boleh ditanam di tanah-tanah perkuburan orang-orang kafir. Solat. Jadi, mengapakah solat itu begitu besar menjadi pemisah antara Islam dan kafir? Kerana apa? Kerana solat itu merupakan jambatan perhubungan seseorang hamba kepada Tuhannya. Allah menjadikan solat untuk menjadi perhubungan jabatan antara kita hamba dengan Tuhan, dengan Allah. Dan Allah menciptakan kita di atas muka bumi bukan Allah nak bagi makan kepada kita. Bukan tujuan utama nak bagi kita ni besar. Bukan tujuan utama nak bagi kita ni boleh hidup, boleh main, boleh sepak. Itu bukan Allah mencipta. Tujuan Allah menciptakan kita bukan. Itu hanya selingan-selingan dalam kehidupan. Tetapi maksud utama Allah menciptakan kita adalah untuk ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, untuk merasakan diri itu hamba kepada Allah dan sentiasa bertani dengan Allah dan sentiasa ingat kepada Allah hingga mencapai kepada tahap ma'rifat kepada Tuhan. Itu tujuan. Maka lantaran itu Allah mencipta, Allah mensyariatkan berbagai-bagai syariat sebagai wasilah perantaraan untuk hamba itu sampai kepada Tuhan. Tetapi hamba tadi dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan solat macam dia meninggalkan Tuhan. Seolah kata dia kata aku hidup, aku tak perlu Tuhan. Tuhan kata kalau hang tak perlu aku pancung kepala. Tak ada apa erti kehidupan dah. Tidak ada apa erti kehidupan bila mana seorang pula berpisah dengan Tuhan. Tak ada erti kehidupan. Tidak layak, tidak pantas untuk dia hidup. Faham? Tidak pantas untuk dia hidup kalau dia memisahkan dirinya dengan Tuhan. Sebab itu Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Perkara pertama Allah akan tanya kita di akhirat solat dulu. Allah tak tanya zikir ke, Allah tak tanya solat sunat ke. Allah akan menanyakan mengenai solat fardu kita bagaimana. Solat ni seolah kata ibu kepada segala ibadat. Solat.
Solat, kalau kita lihat, dia tidak ada kelonggaran untuk seseorang itu meninggalkan solat, melainkan bila mana wujud hak mukallaf. Bila tidak ada akal, barulah tak wajib solat. Waktu dah nyanyuk, dah tak boleh nak basuh berak sendiri, kan? Tak kenal lah mana baik mana buruk, maka waktu tadi terwujud hak mukallaf, dibolehkan tidak solat. Macam mana masyaqqah kamu sekalipun, kamu kena solat. Kerana solat itu adalah jabatan untuk kamu ingat padaku. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah solat kerana untuk ingat kepada aku. Allah sebut. Sebab tu kalau kita tak boleh solat berdiri, kita solat duduk. Tak boleh duduk, kita solat berbaring. Tak boleh berbaring, kita solat terletak. Tak boleh terlentang, kita solat pakai isyarat mata, pakai bulu mata. Tak mampu isyarat, kita menggunakan hati, menggunakan niat dalam. Maknanya selagi mana ada ruang yang boleh kamu ingat Tuhan, yang boleh kamu menunjukkan perbuatan solat, walaupun dengan gerak hati sekalipun, selagi itu wajib kamu mengerjakan solat. Tidak ada alasan untuk kamu tinggal solat. Faham? Oh, saya accident, saya kena operate, saya tak boleh nak solat, tangan saya berbalut. Tidak ada alasan. Tangan saya berbalut, kepala saya berbalut, apa saja. Hatta di dalam peperangan pun disyariatkan solat. Musuh sedang berada di hadapan, mara di hadapan, mereka bersolat. Kan? Macam mana pun wajib bersolat. Sama ada kamu bersolat mengikut waktu yang lima, ataupun kamu solat dijamakkan solat. Kerana darurat, kena solat. Orang demam kena solat. Orang sakit kena solat. Kalau tak dapat solat mengikut syarat-syaratnya, kamu kena solat menghormati waktu. Contoh, kita naik kapal terbang, tak ada tempat nak wudu, tak boleh nak wudu, tak boleh nak ada kiblat dengan baik, solat. Asalkan kamu memenuhi tanggungjawab kamu sebagai hamba Allah di setiap waktu untuk kamu mengingat kepadanya. Allah ni sebenarnya tak ingat dia je. Faham boleh? Kita ingat, dia tak suruh kita buat benda lagi. Kan? Dia nak kita ingat dengan dia. Ingat dia sebut nama dia. Bila pandang sesuatu tu nampak dia, nampak kebesaran dia, nampak keagungan itu kehendak Allah. Nak nampak dia, tengok mana nampak dia. Kalau orang tak pernah ada pengalaman kahwin, tak boleh cakap. Kalau orang kahwin, isteri ni nak dekat semua dengan suami. Kan? Kalau boleh tak mana suami pergi, dia nak ada semua. Kalau boleh dia nampak apa, dia nampak suami dia kat depan. Itu dah terlampau syadid cinta daripada suami. Nampak? Maknanya cinta yang sebenar bila dibawa dalam hati, dia akan jadi begitu. Di mana-mana kita lihat, tak akan nampak Tuhan. Faham? Sebab itu solat penting. Solat adalah jalan tauhid. Solat adalah latihan untuk membina tauhid dengan solat. Solat adalah mi'raj, tempat naik kan rohani seseorang. Solat yang benar, solat yang boleh membawa seseorang itu sampai ke Sidratul Muntaha. Dipanggil mi'raj. Solat bukan di dunia tempatnya. Solat tempatnya di alam nur, di alam akhirat, di alam dimensi yang lain. Faham? Sebab tu sahabat bila mana mereka solat, mereka tak rasa hidup kat dunia.
Mereka tak rasa mereka duduk di alam ini, mereka sudah beralih di alam yang lain. Kan? Boleh faham? Maka Nabi bersabda, awal perkara yang akan dihisab oleh Allah adalah solat. Jikalau baik solat, kamu lulus. Mula-mula akan dicek solat fardu. Kalau solat fardu ada kerompongan, maka dia akan ambil solat-solat sunat untuk ditampung. Solat-solat fardu yang rompong, yang tak comel, akan diambil solat-solat sunat. Kan? Nak bagi cantik solat fardu tersebut, kerana solat fardu adalah keutamaan. Faham? Jadi bila mana solat kita baik, Allah Ta'ala terima solat kita, maka amal-amal yang lain itu dah senang masuk, senang terima. Tapi bila mana solat sangkut, Allah kata solat kamu tak lepas ni. Kan? Maka segala amal-amal yang lain pun akan menjadi sangkut. Menyebabkan sukar untuk dia melepasi immigration Rabbul Jalil. Kan susah nak lepas. Sebab apa sangkut di solat? Sebab apa sangkut di solat? Tauhid. Kerana solat ada kaitan dengan tauhid. Solat yang dikatakan itu bukan solat rupa, bukan solat pada berdiri, qiyam, rokok, sujud, bukan itu. Tapi solat yang dikehendaki di situ adalah solat hakikat. Solat yang membawa seseorang itu kepada khusyuk, kepada Tuhan. Solat yang membawa seseorang itu sentiasa ingat kepada Tuhan. Solat yang boleh mengubahkan seseorang itu daripada mengerjakan maksiat kepada mengerjakan yang ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar, solat yang mencegah seseorang itu daripada perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Sebab apa? Sebab apa? Dan Allah Ta'ala sebut begitu. Sebab apa Nabi sebut? Satu orang kata, ya Rasulullah, dia ni mencuri. Kalau kata tempat kita, dia ni buluh-buluh, ya Rasulullah. Jadi jahat. Maka Rasulullah tanya dia solat? Tidak. Maka sahabat berkata, ya, dia solat. Maka Nabi bersabda, lambat laun solat itu tadi akan mengubahkan dia. Kan solat mereka kena pula di belakang Rasulullah. Solat yang dimaksudkan oleh Nabi bukan solat perbuatan. Maksudnya bukan hanya pada perbuatan yang ditumpukan, tetapi dia masuk kepada hakikat solat. Hakikat solat adalah pertalian diri hamba itu dengan Tuhan. Maknanya bila mana baik tauhid seseorang itu, kembali baik tauhid seseorang itu, maka lambat laun dengan ketauhidan yang dia miliki dalam solat tersebut akan membawa dia berubah daripada kelakuan yang tidak baik kepada kelakuan yang baik. Sebab apa manusia buat jahat? Sebab manusia tak kenal Tuhan. Sebab apa manusia buat fahsyat? Sebab manusia tak kenal Tuhan. Bila manusia sudah kenal Tuhan dengan solat tadi, dia rasa dekat dengan Allah, dia rasa hampir dengan Allah, maka ketauhidan yang dia dapat dalam solat itu tadi akan membawa dia mencegahkan segala kemungkaran, mencegahkan segala fahsyat, kerosakan, kan, dan menegahkan dia daripada melakukan kemungkaran. Sebab apa? Sebab tauhid. Sebab tu ayat dia menyebut bahawasanya tauhid yang benar akan melahirkan akhlak yang benar, akan melahirkan akhlak bila ada tauhid. Lalu bila solat itu benar, solat tadi akan melahirkan akhlak yang benar. Apa akhlak yang benar? Dia tidak akan mengerjakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Tuhan. Dia tidak akan mengerjakan perkara maksiat, dia tidak akan mengerjakan perkara kemungkaran kerana solat itu tadi. Panjanglah pula mukadimah, sikit-sikit.
Mau panjang-panjang tak habis. Okey, sambung. Sabdanya lagi, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nuran wa la burhanun wa la najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa uti bin Khalaf Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani. Maksudnya, sesiapa menjaga sembahyang dengan baik, sembahyang itu memberi kepadanya cahaya, menjadi bukti dan percaya di akhirat nanti. Jika sesiapa tidak menjaga sembahyang, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya bukti dan kejayaan. Dan pada hari kiamat bersama Qarun dan Fir'aun dan Abi bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Bukan Abi, Ubay bin Khalaf. Hadis ini menyatakan barang siapa yang menjaga solat, maka Allah Ta'ala akan memberi kepadanya cahaya, yang mana cahaya tersebut akan menjadi bukti di akhirat. Betul, solat itu nur. Nabi bersabda, as-salatu nurun. Solat itu sebenarnya cahaya. Hadis ini kan, solat itu adalah cahaya. Bila mana kita solat, sebenarnya kita berada dalam cahaya. Kan? Bila mana kita solat, kita sedang menghubungkan cahaya kita dengan cahaya Tuhan. Sebab itu bila mana satu orang itu bersolat, dilarang lalu di depannya. Dilarang lalu di depan dia. Nabi bersabda, kalau kamu sedang solat, ada orang lalu di depan kamu, kamu boleh tolak dia. Kan? Tapi dengan syarat-syarat kan? Syarat-syarat kita akan belajar nanti dalam bab solat. Sebagai contoh, kalau kita solat atas sejadah, maka orang tak boleh masuk kawasan sejadah lalu depan ni. Tak boleh. Tapi kalau dia lalu di luar kawasan sejadah, tak apa. Walaupun di depan kita. Bila mana kita sembahyang atas sejadah, petak sejadah ini merupakan kawasan kita. Hampa tak boleh masuk. Kita telah book, ini kita punya tempat. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tengah solat di atas sejadah contoh, kalau di zaman dulu di padang pasir dia buat garisan. Contohnya, orang dulu bila dia sembahyang, dia tak mahu orang lalu depan ni, dia akan ambil benda-benda apa dia letak depan dia. Dia akan ambil tongkat, dia akan letak tongkat sebatak depan dia. Sudah cukup menjadi book. Maknanya orang lain tak boleh masuk kawasan tu. Nak masuk, nak lalu depan. Bila dia masuk kawasan ni, kawasan yang sebelum tongkat tadi, maka kamu boleh tolak dia, Nabi kata. Dan kalau kamu tolak tu tiba-tiba dia mati, maka kamu tak kena bayar apa-apa. Kan? Sembahyang hati dia. Orang Malaysia bila dia pergi ke Arab, dia buat haji, buat umrah, dia tengok, dia lalu-lalu orang tak haji, dia tahu apa Arab ni main-main kat tengah sembahyang. Sebab apa tak mengaji hukum? Padahal kita perintah Nabi mengarang. Hari lalu, kalau di Mekah banyak berlaku. Sebab kawasan ramai, bolok. Jadi orang lalu bodoh. Kita tengah sembahyang, kalau depan kita bodoh gitu je. Tak boleh lalu. Sebab apa tak boleh lalu? Sebab ketika mana kita solat, kita sedang membina cahaya. Ada cahaya antara kita dengan Tuhan. Lepas tu Nabi bersabda, kalaulah kamu tahu apakah akibat daripada satu orang melintas orang yang solat, nescaya kamu akan tunggu dia sembahyang sampai habis, walaupun kamu terpaksa berdiri 40 tahun. Diri tokoh 40 tahun, tunggu kawannya habis solat. Kan? Sampai disuruh menolak, disuruh menahan.
Kalau mati pun tak ada apa-apa. Seolah kata dia ni melakukan perkara yang besar. Melintas orang yang solat ni seolah kata melakukan perkara yang besar. Sebab apa? Dia sedang memutuskan cahaya. Cahaya yang kita solat tadi. Kita sedang ada connection dengan Tuhan. Kan? Ada connection, ada apa? Radar, ada apa? Gelombang dengan Tuhan. Tiba-tiba mamat ni lalu, pap, dia putuskan hubungan connection kita dengan Tuhan. Jadi kita boleh tolak dia agar dia tidak memutuskan pertalian cahaya kita dengan Tuhan. Itu antara ini disebutkan oleh para ulama. Sebab itu dikatakan solat itu adalah cahaya. Kita berwuduk ni pun di akhirat akan bercahaya. Nabi bersabda, barang siapa yang berwuduk dan melebihi wuduknya, basuh kalau tangan ni sampai ke lengan, basuh kaki sampai ke lutut, maka yang lebihan tadi di akhirat akan bercahaya-cahaya. Bercahaya. Itu tempat wuduk pun dah bercahaya, apatah lagi solat. Nabi boleh mengenal umatnya dengan cahaya. Maka orang yang kuat rohaninya, maka lagi kuat cahayanya. Orang yang ada rohaninya lemah, cahayanya ada, tapi cahayanya malap-malap. Lagi kuat rohaninya, lagi kuat cahaya dalam dirinya. Kuat-kuat ya. Sampai cahaya tersebut kuat, kita tak boleh melihat wajah hanya bagaimana rupa. Kerana patutlah cahaya yang begitu kuat hingga tak sanggup kita nak memandang wajah. Itulah dia wajah Rasulullah SAW. Maka sahabat tak sanggup nak pandang wajah Nabi. Umpama ada matahari kat depan tu, kita matahari cahaya, kita nak tengok dengan mata kita tak boleh kerana silauan cahaya tersebut. Maka itulah dia cahaya yang datang daripada diri, kan, akan membuatkan satu orang itu bercahaya-cahaya. Maka solat merupakan cahaya yang akan menjadi bukti kita di hari kiamat nanti. Barang siapa yang tak jaga solat, tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, di akhirat tak ada bukti yang jadi solat. Nampak malam dia, nampak gelap dia. Sebab tu orang yang solat, orang yang menjaga wudu, orang yang solat, walaupun rupanya gelap, tapi ada cahaya. Ada cahaya. Dia tengok orang ni indah. Macam Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, satu orang Habsyi yang berkulit hitam, tetapi menjadi rebutan para bidadari. Dikatakan wallahu a'lam, hadis tak jumpa lagi kan, selalu disebut para bidadari ini akan berebut-rebut. Bila mana Bilal masuk ke syurga, mereka berebut-rebut mengambil kulit Bilal untuk dijadikan tai lalat. Sehingga para bidadari berbangga kalau mereka ada tai lalat daripada kulit Bilal. Tapi lepas tu lama-lama semua warna ambil jadi putih Bilal. Ada orang menyebut kan, sahih tak sahih kita tengok balik. Tapi maknanya bercahaya. Okey, cahaya. Solat dah, banyak solat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita cahaya. Dan sabda Nabi, baina rajuli dan sabdanya Nabi, baina rajuli wa baina kufri tarakus solat. Maksudnya batasan pemisahan antara seorang itu dengan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim. Bikurang yang tadi ini hadis ini. Terus dari keterangan hadis di atas bahawa tugas sembahyang ke atas setiap individu Muslim merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan untung rugi nasibnya di alam akhirat bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Menunaikan sembahyang dengan kejayaan
dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati, mendidik jiwa, mengajar seseorang itu akan adab-adab perhambaan, dan menanamkan dalam hati kebesaran Allah. Kita perasan tak dengan solat ni Allah mendidik kita banyak hal. Allah mendidik kita dengan disiplin. Yang pertama, Allah didik kita disiplin masa. Kan? Maknanya ada masa-masa yang kamu kena solat 2, ada masa-masa kamu kena solat 3, dan ada masa-masa kamu kena solat ada tempoh dia, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 1 jam, tempoh-tempoh tersebut. Mana kamu tak boleh nak solat ikut suka hati kamu. Kamu kena ikut aku. Aku sebagai Tuhan, kamu sebagai hamba. Allah ajar kita disiplin. Dan kalau lah tak ada solat subuh, agak kita bangun pagi dah. Tak bangun pagi dah. Disiplin. Oleh kerana Islam dah mengajar kita bangun awal ketika waktu subuh, maka kalaulah sekolah kebangsaan ke orang kerja pejabat buat jadual masuk kerja pukul 7.30 pun tidak ada masalah. 8.30 pun tidak ada masalah. Sebab apa? Masyarakat Islam sudah diajar dengan bangun awal. Kan? Jadi bagi mereka bukan satu bebanan yang besar. Kan? Tapi kalau orang yang tidak biasa, orang yang tidak biasa, maknanya hidupnya itu bangun lewat sombong. Maka bila apa? Bila kena datang awal, mereka tidak biasa datang awal. Sebab apa? Sebab terikat tadi tu. Terikat dengan selalu bangun lambat. Disiplin masa. Kan? Lepas tu dalam solat banyak pula pantang larang. Tak boleh bercakap, tak boleh nak pandang modal. Zaman-zaman dulu sahabat pandang modal, pandang atas, pandang bawah itu suka. Disiplin kita pada depan, pada depan sujud. Itu disiplin dalam solat. Tak boleh nak bergerak 3 kali. Kita ajar. Pada batalkan solat, tak boleh bercakap, tak boleh nak gerak-gerak. Kalau nak garu pun ada cara garu. Nak melangkah ke depan pun ada cara dia. Tempat kita solat, masjid tu bagaimana, imam dengan makmum bagaimana, syarat-syarat imam dan makmum bagaimana, imam daripada kita sah ikut, ada imam tak sah kita ikut. Jadi dia ajar kita banyak disiplin. Itulah di Islam mengajar kita disiplin. Kalau kita tak belajar bab solat, mungkin banyak kita melakukan kesalahan dalam solat. Faham? Lepas tu dalam solat dia nak kita solat dalam keadaan suci, pakaian, baju bersih, baju wangi. Lepas tu menghadap kiblat, ada imam, ada imam, ada murabbi. Mana ada orang yang mengajar kita solat, kan, mendidik kita dalam solat. Jadi solat ini banyak didikan sebenarnya. Kan? Lepas tu kalau orang jaga betul-betul solat, Allah boleh ubah dirinya. Banyak sudut terubah diri, akhlak, disiplin masa, semua akan terubah dengan sebab solat. Faham? Okey. Dalam solat pula kita diajar menyebut nama Allah, membesarkan Allah, takbir, tahmid, subhanallahil a'la, subhanallahil azim. Menyebut nama Allah. Kan, takbir, tahmid, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maknanya dalam solat kita diajar disebut nama Allah je. Pasal Allah, 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 Allah. Kan, semua puji Allah. Dari awal akad takbir sampai akhir, semua puji Allah. Nampak? Itulah dia dalam solat. Dia mengajar banyak benda. Okey? Oleh itu, setiap muslim dan muslimah hendaklah menunaikan sembahyang masing-masing dengan betul dan tepat, sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah SAW
Mereka mesti paham rukun dan syaratnya, sah batalnya, perlu mengetahui segala peraturan dan adabnya, masbuk dan muwafiqnya jika ia menjadi makmum, dan wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam jika ia hendak menjadi imam dalam sembahyang Jumaat dan Jumaat. Okey. Sebab itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mafdudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan amalan tanpa ilmu, a'maluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Lantaran itu kita nak solat Jumaat ke jamaah ke apa saja perbuatan yang kita buat mesti berlandaskan ilmu. Tak boleh nak buat ikut dan. Kalau tidak amal jadi sia-sia. Sebab apa dia dikata perlu kita ada ilmu? Kerana perlu ada guru, perlu ada sanad. Kalau kamu solat, kamu tak ada guru yang mengajar kamu solat, yang mengajar kamu syarat-syarat solat, syarat sah solat, makna kata kamu telah menjadikan diri kamu sebagai guru kamu. Dalam Islam menuntut kita berguru, bersanad. Tak kisahlah orang kata bid'ah ke benda apa, jadi guru aku buat. Kami ada sanad daripada guru-guru. Kami ada sanad doa qunut yang diamalkan oleh para imam-imam mazhab terdahulu. Para salafun salih, mereka subuh berqunut. Tiba-tiba ada orang datang akhir-akhir ini dia kata qunut bid'ah kerana hadis yang tidak sahih. Kami buat bersanad. Guru-guru kami qunut, ulama-ulama kami qunut, maka kami pun berqunut. Kenapa talqin? Jawab senang je. Saya tak belajar hadis, Pak. Saya tak belajar Al-Quran, Pak. Tapi perbuatan ini dibuat oleh guru saya. Perbuatan guru ulama sudah menjadi bukti. Kerana itulah sanad. Guru kita dia buat, dia ambil oleh guru dia. Guru dia buat, ambil oleh guru dia. Sampailah kepada para imam yang terdahulu. Itulah dipanggil sanad. Sanad bukan sijil. Kan? Contoh satu orang datang, dia mengatakan saya melihat Rasulullah minum begini. Dia pun tunjuk minum. Ini dah dia sanad. Sanad. Cara minum Rasulullah. Sebab tu kita ada gaji di bahagian hadis apa? Hadis yang hadis ini kalau kita belajar dia akan lakonkan direct. Contoh tentang hadis salam, kan? Maknanya hadis salam, barang siapa yang bersalam dengan aku, kulitnya betul kulit aku, maka orang yang akan diharapkan api neraka. Maka kita bersalam dengan orang ni dulu pernah bersalam dengan guru dia. Guru dia pernah bersalam dengan guru dia, pernah bersalam dengan guru, sampai yang terakhir bersalam dengan Rasulullah. Ada. Maknanya bersalam, tangan kita bersalam dengan orang yang pernah bersalam dengan Rasulullah secara sanad. Itu ada satu pengajian khusus, ada peluang kita akan pergi belajar. Itu ditunjuk live. Ada juga hadis mengatakan Nabi pernah bersedih, maka terpaksa buat sedih. Macam mana Nabi dulu pernah sedih, kawan dilakonkan, maka sanad bersedih tersebut sampai ke hari ini. Kan? Pak boleh.
itu akan diajarkan. Itu dipanggil sanad. Itu sanad. Kalau sahabat kata saya nampak Rasulullah begini, sahabat terus buat. Kerana apa yang Rasulullah buat itu merupakan sanad. Walaupun dia tak tanya Rasulullah, boleh tidak boleh saya ikut, tak tanya. Dia tahu Rasulullah buat, tak boleh buat. Dia tahu Rasulullah sembahyang macam ni. Ketika mana Jibril ajar Nabi solat, Jibril yang solat jadi imam, Nabi ikut belakang, ikut Jibril. Itu sanad. Sanad solat daripada Jibril. Jibril yang turunkan sanad. Jibril pula mendapat sanad daripada Allah. Allah mengajarkan dia solat, Jibril mengajar kepada Nabi solat, dan Nabi mengajar kepada sahabat solat. Itulah dia cara pengajar Islam bersanad. Bukan Jibril kata ya Rasulullah ini sertifikat sanad solat. Tak gitu, mana ada sijil. Sanad ikut orang buat. Sahabat tengok Nabi tidur macam ni, sahabat pun ikut. Walaupun Nabi tak kata adalah kamu tidur macam aku tidur, tidak, Nabi tak kata. Tapi Rasul sahabat melihat Nabi buat, sahabat pun ikut. Itu dipanggil sanad. Faham? Jadi belajar pun kena ada sanad. Tak boleh kita belajar tanpa sanad. Ada guru, maksud sanad ni guru. Guru kita bukan pakcik Google, al-muhaddis, al-alim, al-allamah, al-syekh Google, Ibni kan Chrome, kan Ibni Explore. Bukan itu. Tapi tak salah menggunakan Google. Kerana Google ni dia cuma browser, bukan cari. Tapi salah hanya bila kita ambil betul-betul tak siapa cakap. Kalau kita tengok dalam Google hari ini, yang lebih diutamakan adalah pendapat daripada kelompok Wahabi. Yang paling keluar, selalu keluar pendapat kelompok Wahabi. Kalau pendapat ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Salaf, ulama-ulama yang terdahulu jarang. Susah nak keluar. Ranking nombor 1 itu bukan. Faham? Cuma dalam internet ni kadang-kadang kita boleh cari kitab, kita boleh cari blog yang ulama-ulama tulis. Kita baca blog tak masalah. Tapi bukan belajar dekat situ. Mesti ada guru sebagai panduan. Dan bukan terus berguru dengan Google dari sejak kecil sampai ke besar. Tak ada. Itu salah. Dan tengok sikit-sikit tidak ada masalah. Okey? Okey, terus. Memandangkan kedudukan sembahyang adalah besar dan pokok agama, maka sebahagian sahabat Rasulullah SAW dan sebahagian ulama tabi'in dan sebahagian daripada ulama kemudian berpendapat bahawa orang-orang Muslim yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja hukumnya kafir. Sahabat-sahabat yang berpendapat demikian seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Tetapi sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja selama tidak mengingkari tentang wajibnya, maka hukum orang ini adalah fasik. Tetapi ia hendaklah dipenjarakan sehingga ia tunaikan sembahyang, supaya dia tidak menjadi ikutan yang buruk kepada orang lain. Baik. Jadi seperti mana kita telah bicarakan tadi mengenai ini, teruskan. Terus sampai bawah. Ada haram sebab mereka meninggalkan solat boleh dihukum bunuh. Imam mazhab berpendapat bahawa wajib dibunuh ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ahmad dalam kitabnya
yuftahul ka'tabah wal wa'du. Imam-imam mazhab mengatakan wajib dibunuh orang yang meninggalkan sholat sembahyang itu kerana kekufurannya seperti Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mubarak. Manakala yang mengatakan wajib dibunuh kerana menjalankan had seperti mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Sila rujuk kepada kitab Qiyadatul Mujtahid oleh Ibnu Rashad. Beginilah hukumannya syariat Islam ke atas mereka semua yang mengaku berlindung di bawah naungan Islam, sedangkan mereka dusta kerana tidak menunaikan salah satu rukun yang penting. Bagi kita sebagai seorang yang faham syariat Allah itu tidak merasai terkejut dan aneh apabila mendengar hukuman terhadap mereka yang meninggalkan itu kufur atau kafir. Bertambah jelas lagi apabila kita memperhatikan kepada sabda Rasulullah SAW, "Urul Islami wa qawaidud dini salasatun alaihinna ussizal Islamu. Man taraka wahidatan minhunna wa huwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubatu wa shaumu Ramadan." Rawahul Abu Ya'la. Maksudnya, ikatan Islam dan asas-asas agama itu ada 3 perkara. Di atas inilah bertegaknya Islam. Barang siapa meninggalkan salah satu daripadanya, maka dia menjadi kafir dan halal darahnya, yaitu syahadah la ilaha illallah, sembahyang yang diwajibkan, dan puasa di bulan Ramadan. Islam adalah agama kasih sayang. Tetapi untuk menegakkan keadilan Islam terdapat juga di dalam Islam hukuman-hukuman yang keras, macam hukuman qisas, macam hukuman bunuh dan sebagainya. Mesti kena ada. Tak boleh kata kerana kasih sayang rotan pun tak ada. Rotan tak boleh kan. Ustaz tu rotan saya report ke polis. Tidak. Tengok, Tuhan nak menjaga keadilan di dalam Islam, terpaksa diwujudkan undang-undang yang ada kalinya perlu. Bila diwujudkan undang-undang kekerasan, undang-undang yang agak keras sampai kena bunuh dan sebagainya, perlu. Kalau tidak, mereka ini akan memudaratkan orang lain. Mereka ini akan menghancurkan agama. Mereka ini akan meruntuhkan agama. Sebab itu kalau kita lihat pembelot, orang yang menjadi pembelot kepada jamaah dalam peperangan, ada pembelot, apa dia buat? Dibunuh. Kalaulah pembelot tadi diberi kemaafan, dia tak akan sengit, dia akan belot lagi. Dia akan bocorkan rahsia. Maka orang macam ni tidak ada jalan mereka bunuh. Kerana dengan dia, jemaah peperangan kalah, kerana dia membocorkan strategi peperangan. Jika pihak musuh tahu, kan, pihak musuh tahu. Sebab tu ada satu filem bagus juga nak tengok kan? Filem apa? Filem ni maknanya macam manakah destinasi Ming jatuh, kan? Apa dia? Destinasi pula. Dinasti Ming jatuh. Dinasti Ming ini merupakan kerajaan Islam, tetapi akhirnya ditumbang. Puncanya banyak pembelot. Pembelot belajar dalam negara ni banyak pembelot. Lepas tu kena kenal muka-muka pembelot ni. Muka dia percaya tak percaya.
Jadi menteri tu yang tengok muka. Lepas tu penting belajar ilmu, tengok muka. Kerana di khawat ini begitu kan, ramai sangat popular menyebabkan hancur sebuah negara, hancur sebuah negara, sebuah daulah yang telah dibina sekian lama. Faham? Maka kalau begitu punya hal, maka wajib bunuh. Mereka ini merosakkan negara. Faham? Maka begitu juga bila mana satu orang hidup di muka bumi tidak mahu menjadi hamba Allah, tak mau solat, maka orang yang meninggalkan solat ada dua jenis orang. Yang pertama ditinggal kerana malas. Dia ditinggal kerana malas, maka qadhi akan minta dia bertaubat 3 hari. Jumpa dia 3 hari bertaubat. Kalau dia ingat bertaubat, maka dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh dan dia akan dibunuh, tetapi dia ditanamkan di kubur orang-orang Islam. Sebab dia tinggal bukan kerana dia ingkar kewajipan solat, tetapi dia malah nak solat. Satu. Yang kedua, orang tinggalkan solat kerana dia mengatakan tak wajib dah aku solat. Solat dia tu orang dulu-dulu je, orang sekarang mana dia sama moden nak solat. Dia mengingkari solat. Maka orang tadi dia akan diminta taubat oleh hakim, oleh tuan qadhi 3 hari masih bagi peluang sudah bertaubat. Selepas 3 hari masih lagi mengingkari, maka orang tersebut boleh diambil dan dipancung kepalanya dan ditanamkan dia di tempat tanamnya orang-orang kafir. Dan dia bukan dikira sebagai orang-orang. Sebab apa? Dia sudah murtad. Kerana dia telah mengingkari perintah Tuhan. Dia telah mengingkari kewajipan yang Tuhan telah wajibkan di atas individu seseorang. Maka orang tadi disingkirkan, dibunuh dan ditanam di maqbarah orang-orang kafir. Alhamdulillah. Inilah dia pendapat para ulama syariat sampai meletakkan hukum bunuh. Kerana apa? Kerana orang tadi dia tak faham mengapa dia hidup di atas muka bumi sebagai apa-apa. Maka dia pun dibunuh. Okey, terus ringkas. Terus sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah merupakan sunat muakkad kepada muslimin dan juga adalah fardu kifayah. Jika sekiranya dalam sebuah kampung dan mukim itu tidak mendirikan sembahyang berjamaah, semuanya penduduk kampung itu berdosa belaka. Solat berjamaah sangat penting dalam pengajaran Islam. Di samping ianya melaksanakan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla. Berjamaah juga dapat melatih kaum muslimin agar mereka berada di dalam kesatuan yang kukuh, yaitu kesatuan Islam yang menjadi kekuatan hidup mereka di dunia dan mendapat keridhaan Allah di akhirat nanti. Di dalam solat berjamaah merupakan titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam, yang mana mereka harus panjangkan perpaduan mereka di luar sembahyang dalam semua lapangan hidup berdasarkan Islam. Solat berjamaah juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam mengkehendaki umatnya berada di dalam barisan Islam, berganding bahu di dalam menjunjung perintah Allah serta melaksanakan syariatnya tanpa mengira kedudukan pangkat, berlainan bahasa dan kulit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Sembahyang berjamaah merupakan salah satu dari tali Allah yang diperintah supaya kita umat Islam berpegang dengannya dalam hidup setiap hari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 ganda ganjaran pahala. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fi musallatu illa qad istahwadha alaihi wasyaitanu fa'alaikum bil jama'ati." Maksudnya, tiada 3 orang dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah melainkan dipengaruhi oleh syaitan. Maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan jamaah. Jelas sekali bahawa hikmah dan faedah solat berjemaah amat banyak sehingga digandakan ganjaran pahala 27 kali. Walau bagaimanapun, kaum muslim dan muslimat sekalian perlu mengambil ingatan bahawa di sana banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW menerangkan kepada kita sebab-sebab yang membawa kecacatan sembahyang berjemaah serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha salafitun wa akhawani mutasaliman." Rawahu Ibnu Majah. 3 jenis tidak diangkat sembahyang mereka walaupun sejengkal dari kepala, yaitu seorang lelaki menjadi imam sembahyang kepada suatu kaum sedangkan kaum itu tidak suka kepadanya kerana kekurangan yang ada padanya. Seorang perempuan yang tidak tidur waktu malam sedangkan ia di dalam kemarahan suaminya, dan 2 saudara yang berkelahi. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih sempurna, diperturutkan sedikit panduan untuk para imam di antaranya. Yang pertama, jangan menjadi imam jika para makmumnya kurang senang terhadapnya atau tidak bersetuju kepadanya. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam kalau ada di belakangnya orang yang fasih daripadanya, kecuali orang itu enggan menjadi imam. Yang ketiga, bila menjadi imam, hendaklah ia berikhlas kerana Allah sebagai seorang yang menunaikan amanah Allah. Yang keempat, bila menjadi imam, sebelum mengangkat takbiratul ihram, hendaklah ia memeriksa saf-saf supaya rata. Yang kelima, imam hendaklah mengangkat suara ketika melafazkan takbiratul ihram dan juga apabila menyebut takbir-takbir perpindahan intiqalah rukun fi'li kepada rukun yang lain. Yang keenam, diutamakan imam dalam solat berjemaah itu mengikut susunan tertib seperti yang berikut. Pakai yang lebih alim ilmu fiqh. Qari yang pandai membaca Al-Quran. Wara yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam, yang lebih lama memeluk Islam, yang lebih bersih pakaian dan badan serta lebih bersih pekerjaan dari kekotoran dan laki-laki, yang mempunyai suara yang elok, yang cantik rupa paras. Jika ada persamaan dalam kelayakan menjadi imam, umpamanya sama-sama elok bacaan Quran, hendaklah diutamakan orang yang lebih warak dan seterusnya. Jangan tolak-menolak menjadi imam. Baik. Maka pengarang menyatakan sedikit sebelum masuk muwafiq masbuk, panjanglah utama imam. Muwafiq masbuk menceritakan tentang perihal jamaah, yang mana solat berjamaah ini adalah kekuatan kepada persatuan orang Islam, kekuatan kepada perpaduan orang Islam adalah dengan solat berjamaah. Sebab itulah Nabi SAW orang yang senantiasa bersolat berjamaah hingga ke akhir-akhir hayat Nabi SAW.
kerana nak menunjukkan kepada umat bahawasanya pentingnya orang Islam ini bersatu padu, pentingnya orang Islam ini bermuafakat. Kalau kita duduk satu kampung, tak datang solat di surau, di masjid, acap sangat, kerap sangat, sampai orang pun tak tahu kita hidup ke mati, kan? Sebab tu satu ketika di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, di waktu solat subuh, Sayyidina Umar kata, mana sahabat ni pergi mana? Nama dia tak silap nama Salman ataupun Sulaiman gitu. Kata ya Rasulullah, malam tadi dia solat panjang-panjang, solat sunat, pagi ni dia mengantuk, tak datang subuh. Maka Sayyidina Umar berkata, aku lebih suka, Sayyidina Umar atau Rasulullah, gitulah, aku lebih suka satu orang yang solat subuh, kan, daripada mereka berjaga malam sampai tak datang solat subuh. Kerana Nabi bersabda, barang siapa yang datang solat subuh berjemaah, didapat pahala seolah-olah dia hidupkan seluruh malam, kan? Maka Sayyidina Umar dia tahu, kerana sahabat bila mereka solat, mereka akan solat di tempat-tempat mereka duduk. Jadi tempat tu tak tahu, kau buka dekat situ irham ke dulu, kenapa tak nampak hari ni? Gitu je tu. Sahabat itu, kalau dia duduk satu tempat, dia tak ada hari dah tempat lain. Istiqamah, soal depan ke tentu kat sebelah tepi, ke kiri tadi. Jadi orang boleh kenal, nak tengok, nak cari imamat dia kat mana, cari tiang nombor 2 sebelah kiri masjid contoh. Mesti dia ada kat situ. Kalau itu tempat istiqamah dia, kan, cari tempat dia, faham? Jadi Nabi menjadikan masjid adalah apa? Menjadikan masjid sebagai madrasah. Dan Nabi selepas solat subuh, kadang-kadang Nabi akan menghadap sahabat. Nabi tanya, ada siapa ada mimpi? Aku nak takwil mimpi. Nabi tanya. Maka sahabat-sahabat yang ada mimpi, dia akan beritahu mimpi orang tulis, saya lihat ni, saya lihat ni. Maka Nabi kata takwil aja begini. Faham? Takwil aja begini. Itu Nabi. Jadi sahabat akan sentiasa datang ke masjid kerana hendak bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, seronok duduk dengan Nabi, sembahyang di belakang Nabi, kan? Nabi cukup jaga solat jemaah kerana inilah kekuatan dari orang Islam, ada perpaduan kekuatan orang Islam. Faham? Lepas tu bila mana ada orang bina masjid, Nabi runtuhkan masjid tu. Nabi kata, kenapa kamu bina masjid sedangkan masjid ini dah ada? Kerana bila dia bina masjid, kan, sebab parti-parti yang tertentu, maka di situ akan memulakan perpecahan. Setengah tempat tu, kampung ni tak besar mana, buat 2-3 masjid, biru, hijau, roket, kan, masjid juga roket pun. Siapa parti timbang di masjid dia, parti bulan di masjid dia, parti roket di masjid dia. Maka perpecahan Nabi tak suka perpecahan. Nabi perintahkan runtuhkan masjid. Sebab kamu bukan bina di atas takwa, kamu bina di atas nafsu kamu sendiri, akan juga kamu cakap berpecah. Lepas tu tak boleh kita nak buat masjid melainkan ada keperluan. Contoh, penduduk terlampau ramai, masjid ni tak boleh nak dibesarkan lagi. Tapi kalau masjid ni boleh dibesarkan lagi, besarkan lagi. Buat 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 10 tingkat, buat. Itu lebih baik daripada kita buat buat sana. Yang akan jadi pecah. Kan? Jadi itu grup masjid A, jadi grup masjid B. Pecah. Walaupun satu kampung. Kalau solat berjemaah ni kesatuan. Kita datang masjid, orang dulu masjid.
Kenapa Pak Abu tak datang? Oh, semalam saya dapat berita dia accident. Oh, accident. Orang Abu tahu accident. Orang masih tahu. Oh, jom kita pergi ziarah. Tak pakat ziarah. Sebab ketiadaan itu mereka sedar. Tetapi kalaulah kita tak pernah datang, oleh di mana-mana tak pernah datang, datang pun sekali-sekala mereka orang luar, kan? Tak tahu kata rumah di bawah masjid dia. Menyebabkan tak ada perpaduan. Saudara-saudara dah mati dah, kan? Anak datang, Pak Imam, ayah saya dah meninggal. Masa tu ayah kamu ni tak kenal, boleh lepas orang. Bahawa tidak buat hubungan dengan orang-orang masjid. Atau Nabi ajar solat berjemaah. Lepas tu kalau kita solat berjemaah tu, tempat yang mana solat berjemaah, lepas tu orang-orang Yahudi dia cerita dia mata pergi ke Palestin, mungkin selalu dengar. Maka orang-orang pergi ke Israel, orang Israel tanya sekarang bagaimana solat berjemaah kamu di tempat kamu. Dia kata, alah, solat tempat saya satu soft 3 orang ada. Kamu pula ada yang di yang lain, saya sekali 5 orang ni satu soft, solat subuh. Dan maka dia kata okey. Dia kata okey, masih lagi kita boleh bertahan, masih lagi kita boleh hidup senang lena, santai. Sebab apa? Musuh kita masih lagi lemah. Kerana mereka mengatakan bila mana solat subuh orang-orang Islam sudah sama macam solat Jumaat, maka ketika itu kita tak boleh duduk diam. Kerana kita sudah menghala kepada kehancuran. Kerana orang Islam dah bersatu, orang Islam dah kuat, mereka boleh solat berjemaah ramai-ramai. Dan itu tanda kesatuan orang Islam. Sudah kuat. Maka bila orang Islam sudah kuat, orang Yahudi tak boleh. Atau orang Yahudi sekarang dia buat apa saja nak bagi kita bergaduh. Dia buat Facebook, gaduh dalam Facebook, kan? Gaduh dalam Facebook, kawan ni viral sana, viral sini, fitnah sana, fitnah sini. Biar, dia kata, biar orang Islam gaduh. Bila orang Islam tak suka adik-beradik pembunuh-bunuh, itu lebih kami suka. Dari situ bermulanya kelemahan orang-orang Islam. Maka Rasulullah menjadikan solat jemaah ini adalah untuk perpaduan umat Islam. Faham? Itu wa'tasimu bihablillah, bertalilah kamu dengan, ikatlah kamu dengan tali Allah. Faham? Jadi hadis di bawah dikata, kalaulah tidak ada 3 orang dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan solat, maka dia akan dipengaruhi oleh syaitan. Kalau kita duduk seorang-seorang macam anak kambing, dia terpisah daripada serigala, dia terpisah daripada jamaah kambing. Kan? Dia pergi seorang-seorang dekat ujung, alamatnya apa? Dia akan diterkam oleh serigala. Itulah yang Nabi buat ibarat. Kita duduk satu kampung, tapi kita tak mau bercara dengan orang. Ikut suka kita, solat tak nak datang, surau tak nak datang, orang buat berduri tak nak panggil orang, masjid datang ke rumah buat berduri tak ada. Dan tunggu lagi kita mati, orang panggil orang datang ke rumah kita baca Yasin. Maka kita akan mudah ditipu oleh syaitan, dihasut oleh syaitan, seolah kita sudah mudah untuk dimakan oleh serigala. Faham? Betul? Jagalah solat berjamaah. Dan juga dinyatakan serba ringkas, kalau kita nak menjadi imam, pastinya kita merupakan orang yang orang suka kita jadi imam, disukai. Orang boleh solat dengan kita, boleh bertambah iman. Itu sebenarnya ciri-ciri iman. Ciri-ciri imam ini adalah seperti mana ciri-ciri Rasulullah. Betul, Rasulullah tak pernah tolak orang lain, melainkan dia lah imam. Kerana imam itu dia umpama murabbi yang sedang mentarbiah murid-muridnya, kan?
Sebab itu imam ini bukan orang-orang biasa. Itu setengah-setengah kita tengok ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang kadang-kadang dia ambil pendekatan tak mau solat di surau, tak mau solat di masjid. Kita tengok dia tak ada solat. Sebab apa? Sebab bila dia datang ke masjid, bukan dia rasa khusyuk, tapi dia rasa tak khusyuk. Dia rasa macam ada something yang berlaku. Maka Imam Ghazali menyebut, kalau kamu datang ke masjid, kamu mendapati tidak khusyuk, maka kamu boleh sembahyang seorang, itu lebih aula. Kerana keutamaan itu adalah khusyuk. Keutamaan itu adalah khusyuk. Solat berjemaah walaupun penting, tetapi solat berjemaah tidak, masih lagi belum dihukumkan wajib. Tapi Imam Ghazali meletakkan khusyuk itu wajib, rukun solat. Pada kalau kamu boleh solat berjemaah tapi kamu tak dapat khusyuk, mana solat kamu tak sah? Imam Ghazali. Tapi kalau kamu sembahyang seorang, kamu khusyuk, itu lebih utama daripada kamu solat berjemaah. Sebab apa? Khusyuk itulah sebenar maksud solat, bukan solat berjemaah. Khusyuk itu boleh kata kamu sudah ada kali dengan Tuhan, kamu betul-betul fokus dengan Tuhan. Kamu ada connection dengan Tuhan, khusyuk, kamu tak ingat ada dunia lain, kamu hanya duduk dengan Tuhan. Itulah tujuan solat. Faham? Jadi sekarang imam yang kita pergi ni, kita pergi tempat-tempat lain kadang-kadang, kan kita solat tak rasa apa. Setengah orang dia solat, dia ada rasa ada sedikit pertambahan rohani dan sebagainya. Lebih dengan guru-guru yang mursyid sembahyang belakang dia, walaupun seketika, tapi ada rasa kelainan. Itu sebenarnya hakikat imam, bukan imam dia orang yang pandai baca dan sebagainya, orang yang sedap bacaan, bukan. Faham? Jadi kalau orang tak suka, jangan Pak Syukri tiba-tiba nak jadi imam dah, jangan. Dekat masjid buku, tak layak jadi imam, aku imam. Cuma aku ada janggut, ada janggut. Tolak imam. Kita jadi imam, tak payah. Kan? Okay. Yang kedua, jangan kita naik ke hadapan menjadi imam kalau ada di belakang kita orang alim, orang faqih. Ini isu kalaulah tempat itu tidak ada imam yang dilantik. Jadi imam yang dilantik, maka kita tengok siapa kat belakang kita. Ada ustaz, ada siapa, ada alim, ada faqih, bagi dia naik. Jangan kita volunteer diri kita, tak perlu. Tetapi kalau semua kat belakang kita orang jahil, masing-masing tolak aku, tak apa, kita boleh naik. Sebab apa yang lain yang ada ni semua tak layak. Kita orang jahil, kita orang ada ilmu, kita ke depan. Sebab kita nak memulakan ilmu tersebut. Ni kita biarkan orang jahil jadi imam, lepas tu kita komplain kat belakang. Kan? Salah juga. Faham? Yang ketiga, bila jadi imam boleh Allah kerana Allah. Yang keempat, sebelum mengangkat takbir, imam dia akan suruh makmum stawu sufufakum kullukum saf rafa'a saf. Itu Nabi akan suruh tengok sahabat-sahabat, betul kasar dan sebagainya. Selepas dah selesai, imam hendaklah mengangkat suara yang kuat. Kalau suara imam itu perlahan, makmum kena tolong sambung suara imam. Dipanggil mukabbir. Allahu Akbar, cakap mukabir. Ada mukabir, suara kedua. Tolong sampaikan suara imam. Kalau imam itu suaranya slow, orang tak dengar, boleh. Kemudian diutamakan imam. Okey, di sini disebut tahap-tahap imam. Kalau kita nak lantik orang jadi imam, yang pertama kita lantik dia orang yang faqih, orang yang alim dalam masalah fiqh. Orang yang dah belajar di muwafiq masbuk, orang yang dah belajar kitab panduan imam dan makmum, orang yang dah belajar bab solat. Yang kedua, qari. Qari ni apa? Orang yang baik bacaan Fatihah dia.
Qari di sini maksudnya orang yang baik, bacaan Fatihah dia bagus. Yang kedua wara', orang yang wara', orang yang tawadhu'. Yang seterusnya yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam. Maknanya orang yang berhijrah di dulu duduk tempat orang kafir, dia berhijrah ke kampung orang Islam yang paling lama, nanti dia jadi imam. Ataupun yang lebih lama memeluk agama Islam, dia lebih utama. Ataupun yang lebih bersih pakaian dan badan serta lebih bersih pekerjaan dari kotoran-kotoran dan daki-daki. Maknanya dia pekerjaan bersih, pakaian bersih, dia diutamakan. Yang mempunyai suara yang elok, suara yang bagus, suara yang sedap, untuk ranking yang berapa dia duduk ke bawah. Yang cantik rupa paras, maknanya ada dua imam, dua-dua suara sedap, dua-dua masuk Islam dah lama, dua-dua qari, dua-dua faqih, semua ada pada dia. Tengok pula siapa yang paling handsome. Kerana yang paling handsome itu lebih diminati. Cantik rupa paras, maka kita jadi imam. Orang dua-dua sama handsome, orang dua-dua handsome. Tengok isteri siapa yang paling comel. Maka isteri yang paling comel, dia mesti paling comel muda mah. Jadi imam. Faham? Helah? Okey, jangan tolak-menolak jadi imam. Tak perlu tolak-menolak. Muafiq dan masbuk. Muafiq dan masbuk. Boleh lagi sambung?